Kemudian saya dengar pembentangan Ustaz Iqbal Zain di dalam seminar yang baru-baru ni. Ada siapa pergi? Saya pergi. Entah ada kan? Anda nampak dalam video. Amin. Amin kan tak? Amin. Apalah, walau sindir, walaupun ikhlas, kita doa lah. Kan? Amin. Ustaz Iqbal mengulang perkara yang sama, kata buka usul akidah. Dan dia kata kalau ada orang sesat tak bermakna ia isu usul. Dan saya tahulah pembentangan tu ditujukan kepada saya lah. Kalau ada orang sesat tak bermakna ia isu usul. Maksud dia nak kata, ya, ada orang tersesat pasal teori Nur Muhammad. Tapi tak boleh nak salahkan teori itu. Saya tak akan salahkan teori itu kalau teori itu berasas kukuh dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi masalahnya teori ini tidak ada asas dalam Quran, tidak ada asas dalam Sunnah. Dia mula bawa hadis. Hadis-hadis semua yang tak ada kena-mengena dengan Nur Muhammad sebagai awal makhluk. Hadis mata kunta nabiyan. Kan Nabi ditanya, bila engkau dah jadi Nabi? Ketika Adam tu masih bergelumang dengan tanah, aku dah jadi Nabi. Ada ke dalam kenyataan tu Nabi kata aku awal makhluk? Tak ada. Kalaupunlah kita terima hadis-hadis ini, katalah kalau pun kita terima bahawa Nabi ini dah wujud sebelum Nabi-Nabi lain, tak ada pun yang menyatakan Nabi sebagai awal makhluk. So, orang yang tak faham dia akan rasa, wah ni ada dalil ni, oh banyak tu Ustaz Iqbal kasih. Fair ni, mana? Jujurlah saya minta. Dan saya minta masyarakat berfikir, pause sekejap. Mereka dakwa Nur Muhammad sebagai awal makhluk, tapi mereka bawa dalil lain. Tuan-tuan, Allah itu Esa, tuan-tuan. Dalilnya, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Tak ada kaitan. Orang awam dengar, wah Masya Allah, oh, tu dalil tu. Lembutnya subhanallah kan, adabnya tinggi, akhlaknya. Adab dengan ilmu, jujur dengan dalil yang kamu gunakan. Jawab soalan yang orang tanya, bukan duk pusing-pusing ke cerita lain. Orang tanya, mana dalil Nabi Muhammad sebagai awal makhluk? Fin. Tak ada, cakap tak ada. Jangan kata ada dalil tapi bawa cerita lain. Adab ke tu? Biadab. Hikmah ke tu? Lembut ke tu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata Nur Muhammad ni bukan ada hadis Jabir je, ada hadis-hadis lain, tapi hadis yang dia bawa cerita-cerita yang tak ada kena-mengena. Lepas tu dia kata, oh hadis ni bukan saja riwayah tapi dirayah, bukan saja sanad tetapi memahami. Okay, explain to us what you understand from this hadis. Bagaimana ulama yang kata awal makhluk Nur Muhammad ni membawa hadis-hadis yang lain tu yang tak ada kena-mengena tu mencapai rumusan bahawa Nabi adalah awal makhluk. Daripada mana dalam hadis ni lafaznya, syarahkan kepada kami mana dalam hadis ni menunjukkan bahawa Nabi SAW sebagai awal makhluk, ataupun segala-galanya daripada Nabi, segalanya cahaya. Kan Ustaz Iqbal pun cakap benda sama, betul? Semua cahaya, betul? Mana yang disebutkan begitu? Lepas tu, keawalan Nur Muhammad ni sudah masuk tahap talaqi bil qabul. Talaqi bil qabul ni ada dalam ilmu hadis. Hadis-hadis yang dhaif ni kadang-kadang bila diterima oleh para ulama, dia naik status tau. Walaupun dia dhaif, tapi dari segi makna ulama terima, so diterima. Masalahnya ni hadis palsu, bro. Mana boleh hadis palsu talaqi bil qabul? Hadis dhaif bolehlah talaqi bil qabul. Hadis dhaif, hadis maudhu, talaqi bil qabul apanya? So orang awam, wah talaqi bil qabul, wah istilah tinggi, saya tak faham, wah Masya Allah. Sebab tu saya kata, jenis-jenis macam ni kena tangkap dia lah. Tangkap statement-statement dia. Kalau tak, orang akan terpesona dengan benda lain tau. Bukan terpesona dengan hujah, tapi terpesona dengan benda lain.
So kita minta kejujuran lah daripada yang menyampai dan juga daripada masyarakat. Cari apa sebenarnya? Ada tulis panjang-panjang, orang dah like. 1 minit dah like ni, wah laju betul hang baca. Itu kan tak ansub tu. Apa saja yang dia tulis aku akan like. That means you have not read it. You have not study what he's talking about. Like terus. Awak jangan buat macam tu. Saya pun kadang perasan saya baru tulis posting orang dah like. Like lu, baca dulu. Maybe aku merepek kat dalam tu. Tengok dulu, baca dulu. Mungkin ada salah fakta kat dalam tu. Jangan tu like, baca dulu kasi habis. Ni tulisan aku tulis banyak-banyak orang like 20 second. Wow. Laju sungguh. Saya tulis tak panjang sangat. Iqbal tulis lagi panjang. Baru start komen orang dah like. Tak baca semua. Dah jawab. Dah jawab. Dia dah jawab. Jawapan dia mana? Lagi satu. Isu dakwaan Ustaz Iqbal bahawa Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad mewalikan Ibn Arabi di dalam kitabnya Uqudul Almas. Sampai ke hari ini saya minta teks daripada dia. Dia pusing bawa teks, bawa kalam Habib Abdullah Al-Haddad lah. Bawa kalam leluhur lah. Saya kata, awak mendakwa Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad mewalikan Ibn Arabi. Mana teks tu? Senang kata macam ni lah. Saya buat tawaran, Ustaz Iqbal, kita sama-sama baca kitab Uqudul Almas secara live daripada muka surat 106 sampai 122. Anta syarahkan, anda syarahkan. Saya akan buktikan bahawa Ustaz Iqbal Zain cherry picking statement Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad tentang Ibn Arabi. Ya betul, Habib Alwi ada kata kalam-kalam Ibn Arabi di tempat tertentu itu membawa makna-makna yang baik dari segi Islam. Betul dia ada kata, membawa makna-makna yang mengandungi adab dan wasiat-wasiat yang baik. Betul. Dan saya pernah syarahkan benda tu dalam kelas ni. Tapi Ustaz Iqbal berhenti dekat situ. Baca the next paragraph. Tu saya kata, jujur ke cari kebenaran? Atau nak mengkelabui mata masyarakat yang membaca? The next paragraph sahaja. Habib kata apa? Tetapi kalam-kalam dia di tempat-tempat yang lain, banyak di tempat-tempat lain yang menyanggah apa yang dia cakap. So, sebab tu cherry picking ni very dangerous. Awak boleh ingat seseorang tu memuji orang lain, sedangkan kalau you take the full context, he is not praising him. He is criticizing Ibn Arabi. Dia mengkritik ahli wahdatul wujud. Dan dia menggolongkan Ibn Arabi dalam ahli wahdatul wujud. So, saya akan buktikan kepada Ustaz Iqbal sendiri dan kepada followers beliau bahawa beliau cherry picking. Dan dakwaan beliau bahawa Habib Alwi mewalikan Ibn Arabi adalah palsu. Beliau mendakwa bahawa Habib Alwi ini mengikut jalan Ba'alawi, maka dia tidak akan keluar daripada jalan Ba'alawi. Kalaulah Imam Abdul Al-Haddad itu mewalikan Ibn Arabi, maka Habib Alwi bin Tahir pun kenalah ikut mewalikan Ibn Arabi. Mana boleh macam tu? Apa dia? Macam ulama ni tak ada akal. Macam ulama ni tak ada akal. Saya mengikut leluhur saya A sampai Z, apa saja mereka kata saya akan dengar dan saya akan ikut. Begitu ke ulama kita? Begitu ke ulama kita? Baca posting sidang kalam tadi, Mufti Yaman yang juga daripada keluarga Al-Saqaf mendatangkan sebuah kisah tentang dua Habib yang berbeza jalan berkaitan dengan pembinaan ribat di Tarim, Ustaz ya. Internet tak ada, Ustaz. Baca sikit exact kalam dia. Ini soalan kita kepada Ustaz Iqbal dan penyokong-penyokong dia. Nak ikut yang mana satu? Kalau kata ikut leluhur, kalau kamu kata kamu ikut jalan ini, ada seorang sayyid nama Abdul Qadir bin Ahmad Al-Haddad. Wa kana Sayyid Ali bin Hasan Al-Haddad
minal munkirin. Okey. Ada seorang sayyid ni, habib ni, bernama Ali bin Hasan Al-Haddad, keluarga Al-Haddad ni. Keluarga Al-Haddad ni. Dia menolak pembinaan ribat tarim itu. Okey. Tak setuju. Kerana apa? Li'annahu laisa min fi'lis salaf. Sebab pembinaan ni tak termasuk dalam perbuatan salafus soleh. Wa li'annahu mimma la takhlusun niyatu fihi li talabil ilm. Kerana dia termasuk dalam perbuatan yang tidak ikhlas dalam mencari ilmu. Ish, keras ni statement ni. Fawarada Sayyid Abdullah bin Muhsin bin Ja'far Al-Habshi ila Tarim. Ada seorang habib pula, nama dia Abdullah bin Muhsin bin Ja'far Al-Habshi, datang ke Tarim dan tidur di rumah Sayyid Abdul Qadir. Faqala lahu, siapa yang qala? Sayyid Abdullah bin Muhsin kata kepada Sayyid Abdul Qadir, laqad ra'aytul fiqh al-muqaddam was-saqaf wal-mihdar wal-idrus kullu wahidin hamilun labanah yad'uha ala ruknin min arkanir ribat. Dia kata, aku bermimpi bahawa aku melihat al-faqih al-muqaddam. Al-faqih al-muqaddam ni antara ulama besar di kalangan para habaib, ni antara dia punya master lah, okey, syekh syuyukh mereka. Aku melihat faqih muqaddam, aku melihat as-saqaf, aku melihat al-mihdar, aku melihat al-idrus. Ni semua wali-wali besar di kalangan keluarga-keluarga ni. Setiap satu daripada mereka mengangkat satu batu bata yang dia letak pada 4 penjuru ribat tersebut, nak bina kan. Thumma aja, kemudian Sayyid Abdul Qadir ini, okay, mendengar pula kepada Sayyid Ali bin Husain, Sayyid Ali bin Hasan. Ni orang lain pula yang menentang tadi tu, mungkirin tadi tu. Dia Al-Haddad juga ni. Dia kata apa? Laqad ra'aitul bariha arba'ah minasyayatin kullu wahidin yabulu ila zawiyatin min zawaya ribat. Aku pula mimpi semalam ada 4 setan. Setiap satu daripada setan-setan ni kencing dekat 4 penjuru ribat ni. So menyanggah apa yang mimpi Said yang lagi satu tu. Ni siapa yang cerita? Lepas ni jangan duk fitnah sidang kalam Jangan kata sidang kalam fitnah habaib Jangan nak tolak kepada kami pula. You settle this between yourself. Ini adalah mufti Yaman daripada keluarga Saqaf sendiri yang membawa kisah ini. Nama dia Abdul Rahman bin Ubaidillah, terkenal mufti Yaman ini. So nak ikut leluhur tak? Yang mana satu punya leluhur nak ikut? So Ustaz Iqbal dia berhujah begitu dengan mendakwa Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad akan ikut leluhur dia. That means kalau leluhur dia mewalikan Ibn Arabi, Habib Alwi pun mesti mewalikan Ibn Arabi. Ini kita memandai-mandai. Habib Alwi tak cakap pun Ibn Arabi wali. Lepas tu Ustaz Iqbal bila terjemah, dia terjemah kalam Habib Alwi. Bila Habib Alwi cakap pasal Ibn Arabi, tiba-tiba ada Imam Ibn Arabi. Saya cek balik teks Habib Alwi. Mana dia kata Ibn Arabi ni imam? Ustaz Iqbal yang tambah Imam Ibn Arabi. Lepas tu dia letak dalam kod. Mana boleh terjemah letak macam tu? So orang jahil yang baca, oh ni Habib Alwi kata Ibn Arabi imam. La hawla wa la quwwata illa billah. Lepas tu saya tegur, dia kata, oh tak, itu sebagai penghormatan. Tulislah klausa dekat situ. Ni tambahan daripada saya, imam. Bukan Habib Alwi yang kata Ibn Arabi imam. Saya Iqbal Zain yang kata Habib Alwi itu imam. Ibn Arabi itu imam. So, gabungkan semua ni memang boleh kasih keliru masyarakat. Sebab tu saya jemput Ustaz Iqbal, kita buat sesi live, kita baca teks daripada 106 sampai 122. Saya akan bacakan sekali teks yang Ustaz Iqbal tak nak baca, yang Ustaz Iqbal lompat, dan saya tak takut untuk baca teks yang Ustaz Iqbal nak baca juga. Saya tahu kalam-kalam yang seolah-olah macam menyokong pendirian Ustaz Iqbal. Tapi Ustaz Iqbal juga kena jujur untuk baca kalam-kalam yang menyanggah pendirian Ustaz Iqbal daripada tulisan Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad itu sendiri. Tahun depan. Ustaz, tapi dalam kitab tu Habib Alwi dia sebut nama-nama anak murid Ustaz Rabi kan, masuk seorang kan? Ya. Afif Tilmisani, Kunyawi, betul? Semua dia rembat. Semua dia masukkan dalam geng Ahli Wahdatul Wujud. So, kalau siapa yang baca dengan teliti,
especially 106 sampai 122, mereka akan capai rumusan seperti apa yang saya capai dan sidang kalam capai. Dan saya jemput ustaz-ustaz asatizah yang mendengar juga sesi ini untuk verify apa yang saya cakap. Kalau saya salah, buat kritikan terbuka. Bilang sidang kalam menyelewengkan kalam Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad dan Ustaz Iqbal memahami dengan betul. Tapi kalau terbukti bahawa kefahaman kami betul dan Ustaz Iqbal salah faham, tolong come forward and explain. Sebab dia telah menambah-nambah perkataan Habib Alwi yang Habib Alwi tidak cakap untuk justify Ibn Arabi.